daripada kebun, nampak macam ber hitam-hitam macam tu, bayang-bayang, tung, terus dekat tengah-tengah jalan. Dan saya tak ada keputusan apa, yang buat adalah saya langgar je. Okey guys, selamat berjumpa kembali untuk episod yang kedua. Nampak baju yang sama, cermin mata yang sama, topi yang sama. Tapi tenaga yang berbeza. Okey, kita mulakan untuk episod yang kedua. Okay guys, kita bermula dengan episod yang kedua. Okey, sambung kembali cerita yang mana saya diarahkan untuk datang ke hospital untuk keesokan harinya. Pertama, saya terus pergi ke hospital Kuala Lumpur dan ketika itu mata saya dah tak boleh nak tutup. Mata sebelah kiri. Tak boleh nak tutup. Bila kelip dia jadi macam ni. Ha. So awak bayangkan tidur, selama tidur malam tu, tidur dalam keadaan mata terbuka. Macam mana cara dia? Kalau tidur dalam keadaan mata terbuka. So macam itulah situasi saya ketika itu. Dan esoknya tu waktu pergi ke hospital, saya duduk dan apa yang berlaku, saya perlu buat dua pemeriksaan. Yang pertama buat CT scan dan yang kedua buat MRI. Waktu buat CT scan tu dia just check dalam kita punya otak kita ni mungkin ada apa-apa masalah ke ataupun yang boleh dikatakan sebagai sakit stroke ke. Sebab waktu tu saya tak tahu yang saya kena Bell palsy. Daripada info yang saya dapat, kalau melibatkan dalam otak, mungkin itu akan menyebabkan stroke. Tetapi alhamdulillah hasil daripada ujian CT scan tu tak ada apa-apa masalah dekat dalam otak. Maksudnya saya tak gila. Okey, kemudian buat satu lagi pemeriksaan iaitu MRI nak tengok struktur satu badan dan alhamdulillah okey. Cumanya waktu dia nak masukkan cecair dalam urat tu, saya tak pasti apa nama dia. Itu sangat-sangat sakit. Sangat-sangat sakit. Nak menangis pun ada. Tapi nak buat macam mana? Tahan je lah. Okay. Hasil daripada dua pemeriksaan ni, pergi jumpa doktor pakar dan doktor pakar mengatakan tak ada apa-apa yang berlaku di dalam otak dan tak ada apa masalah di dalam tubuh badan. Melainkan ada urat yang tak berfungsi dengan baik, terutamanya di bahagian kaki dan di sebelah muka. Okay, jadinya uh, doktor tu telah mengesahkan yang saya kena Bell palsy dan barulah ketika itu nak kata terperanjat pun tak, nak kata terkejut pun tak tahu apa respon sebab saya tak pernah dengar. Dan ketika itulah saya start buat kajian rupanya Bell palsy ni memang akan berlaku kepada siapa-siapa sahaja tanpa mengira usia, tua dan muda. Dan apa yang berlaku seterusnya adalah perubahan di muka saya. Yang mana perubahan di muka saya ni semakin ketara. Saya akan tunjukkan gambar satu persatu. Gambar ni yang ini. Kalau anda perasan, waktu ni lah muka saya ada dua, senyum dan marah. Nampak kan gambar ni kan? Daripada muka saya dalam keadaan yang normal. Kemudian sebelah kiri saya dah mula jatuh. Dan paling ketara adalah bibir. Bibir di bawah sebelah kiri ni dia jadi macam jatuh. Contoh paling ketara gambar yang ini. Tengok gambar yang ini. Okay guys, kalau dah kena, memang muka kita berubah kejap aja. Sengit. Okay. Selepas doktor dah mengesahkan yang saya kena Bell palsy, apa yang saya lakukan seterusnya adalah balik ke kampung.
balik kampung waktu tu Kak Nora, Kak Ipar saya bawa. Sepanjang perjalanan tu memang badan pun tak sedap, langgar lubang ke apa, dia jadi sakit satu badan. Dan sampailah ke kampung, buat rawatan tradisional apa semua. Ada yang mengatakan kena apa, penampak iblis. Macam tu lah. Ada yang kata saya kena buat orang dan sebagainya, itu saya tak berapa pasti. Tapi yang pasti adalah satu ketika waktu saya tengah berurusan dengan saya punya rakan bisnes saya, waktu tu dekat Keluang sama dengan Abang Fazan. Waktu tu dah pukul 1 lebih dan dia ajak tidur kat rumah, tapi saya tak nak. Saya cakap saya nak balik kampung. Saya nak balik air tawar. Saya nak balik air tawar. Ni sebelum saya sakit tu. Saya nak balik air tawar dan saya lalu jalan dalam daripada Keluang pergi ke Kota Tinggi, lalu jalan dalam. Dan ada satu kawasan tu yang selalu memang gelap gila. Kereta memang tak ada. Dan dari jauh saya nampak ada sesuatu yang daripada kebun, nampak macam hitam-hitam macam tu, bayang-bayang, terus berhenti dekat tengah-tengah jalan. Dan saya tak ada keputusan apa. Apa yang sebut adalah saya langgar je. Bila saya langgar tu, saya tak tahulah apa yang berlaku pada saya. Dan saya buat kehidupan biasa. Macam itulah. Adakah disebabkan saya langgar je, yang berhenti di tengah-tengah tu dan terus hilang, menyebabkan saya kena gejala ni, saya tak tahu. Tapi yang pasti, saya ketika itu dah mula untuk badan rasa lain macam. Dan berbalik kepada balik kampung tadi, ada satu ketika yang saya rasa macam dah tak lama lah. Macam dah tak lama lah hidup saya ni. Sebab dekat rumah kampung saya, dekat rumah mertua saya, rumah 2 tingkat, waktu maghrib, saya naik tangga. Waktu nak naik tangga tu, saya dalam keadaan yang kejang satu badan. Macam nak kata lumpuh pun ada. Saya turun tangga pelan-pelan. Kemudian saya terus pergi ke bilik bawah, naik katil dan saya baring. Saya tak boleh gerak. Badan saya jadi kaku. Makin takut saya. Bila dah makin takut tu, tak tahu nak fikir apa dah. Tapi benda tu berlaku selama 2 hari, waktu maghrib. Kemudian keesokannya tu, isteri saya call. Dia bagi tahu ada kawan dekat KL yang suruh balik ke Kuala Lumpur semula untuk buat rawatan. Buat rawatan dekat mana tu? Kita tunggu episod yang ketiga. Okay, jumpa lagi. Jangan lupa subscribe. Support sikit. Baru jinak-jinak ni nak belajar. Bawah ni, okey?